Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Okey, insyaAllah malam ni kita akan bersama dengan Puan Farah dengan tajuk minimalis dan stylish. Macam mana tu? Okey, bergaya dan juga berjimat. Dua tajuk yang sangat menarik. Okey, jadi sebelum saya serahkan kepada Puan Farah, suka untuk saya remindkan pada sahabat-sahabat, untuk sama-sama kita menghormati majlis ilmu ni. Sepanjang berlangsung kita tutupkan mikrofon kita untuk menghormati panel kita, dan juga seterusnya kalau boleh turn on. Puan Farah ni dia suka sangat tengok muka bidadari-bidadari syurga ni. Masya Allah. Jadi buka kamera, kita hormati panel kita raikan panel kita yang sedang bersemangat ni. Dan akhir sekali sama-sama kita menjadi seorang yang responsif. Perempuan ni tajuk ni sangat-sangat menarik. Jadi kalau ada soalan tu tanya. Kalau Puan Farah minta respon tu respon cepat-cepat. Okey, jadi tanpa buang masa, saya akan memperkenalkanlah sikit Puan Farah, latar belakang Puan Farah ni. Allah, kalau tengok pada dia punya profil ni memang penuh dua muka lah. Dua muka, memang banyak sangat pengalaman Puan Farah dalam bidang ni. Okey, nama penuh Puan Farah adalah Puan Nurfah Wahidah Badui Syam. Jadi Puan Farah ni telah berkecimpung dalam bidang imej ni selama 7 tahun. Jadi kalau saya tengok dekat dalam profil Puan, banyaknya Puan banyak jadi trainer dekat UiTM lah. Dan hampir seluruh Malaysia, UiTM Puncak Alam, UiTM Sungai Buloh Selayang, UiTM Kedah, UiTM Merbuk, Politeknik Johor, UiTM Jasin Melaka, memang setia dengan UiTM Puan Farah. Okey, jadi mungkin daripada kampus-kampus lain kalau minat dengan Puan Farah boleh jemput Puan Farah, dan saya yakin dan pasti dengan pengalaman Puan Farah selama 7 tahun ni banyak yang Puan Farah boleh kongsi kepada kita. Jadi tanpa saya buang masa, saya serahkan majlis ni kepada Puan Farah. Silakan Puan. Okey, terima kasih Dayang. Okey, bagi reaction clap sikit kat Dayang. Mana-mana? Okey, Hajar. Nampak okey, nampak orang lain. Okey, terima kasih. Terima kasih ya pengurusi majlis yang sopan je. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan perkongsian ilmu dengan saya dengan bacaan umum Furqan Al-Fatihah. Okey, baik. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya nak tengok. Nanti Dayang, hujung-hujung program nanti tangkap gambar semua kita tangkap gambar ramai-ramai yang tengah on camera. Okey? Saya minta tolong kamu lah. Kalau tak pun Husna lah akan tolong saya. Nasib lah Husna. Nama hang je lah yang saya sebut malam ni nanti. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan mulakan ya. Terus kepada tajuk kita malam ini, minimalis and stylish. Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur pra-convention Mawar untuk empowerment Sri Kandi. Okey, saya sangat-sangat berbesar hati atas jemputan daripada Cik Puan Hajar yang menghubungi saya dengan penuh berhemah sebagai seorang mahasiswi. Terima kasih banyak Hajar. Okey. Hajar drive dulu Hajar, drive dulu. Nanti bagi respon. Semangat lebih daripada orang lain yang tak drive ni. Okey, alright. Okay, saya ni memang jenis macam ni sikit so kita tak nak terlalu macam dengar talk yang begitu dry, sebab tajuk malam ni ialah yang memerlukan komunikasi dua hala ya. Okay, seperti mana yang Cik Puan MC kita kenalkan tadi, nama saya Nurfarah Wahidah binti Badui Syam, boleh panggil saya Puan Farah. Ada orang yang mungkin kenal saya dengan Cik Farah, almaklumlah 9 tahun bujang lama nak dapat jodoh. So yang belum kahwin lagi tu tak payah susah hati ya. Jodoh anda mungkin dekat sekolah rendah. Anda jangan susah hati lagi. Ataupun kita tak tahu jodoh kita dekat mana. So buat bersabar ya. After 9 years after grad, alhamdulillah dengan izinnya saya berkahwin juga dengan jejaka yang dia pilih saya. Saya nak buat macam mana kan, so kena kahwin.
Berani mati aku tengok gambar ni. Tapi memang biasalah gambar ada kat Facebook jangan terkejut memang. Itu yang belah kiri tu memang saya. Jangan cakap saya buat pembedahan plastik. Tolong jangan ya. Okey, itu adalah diriku ketika final year student tak berapa tahun yang lalu lah ya. Okey. Saya memang seorang yang boyish. I do not put makeup at my face. What's that? Okay, yang saya tahu ialah saya pakai bedak Johnson Baby saja. Tak, siap. Okay. Sebab masa tu keperluan saya ketika itu, kalau nak banding dengan remaja sekarang, memang saya ni dah ke laut lah. Budak sekarang semua dah bagai-bagai. Okay. Tapi I do believe on that time, masa tu keperluan saya adalah bergaya mengikut itu. Style saya ialah ketika itu keperluannya. So apa yang saya boleh katakan di sini, masa tu tak adalah nak kata macam comot tak bertempat, tidak. Tapi ketika itu memang masa tu memang masuk Bukit Cerakah kat Shah Alam. Saya belajar kat UiTM Shah Alam. Tengah cycling memanglah pakai macam tu. Tapi itulah keadaannya saya dengan beg silang dengan kasut yang begitu. Ceritanya adalah transisi kepada gambar yang sebelah sini. Yang gambar tudung hijau ni, Cik Puan ya. Nampak kan slide saya? Nampak. Kan tiba-tiba kan cakap sorang-sorang, risau pula kita. Nampak. Nampak. Okey, nampak. Bagus. Ada juga orang geng dengan saya, geng belakang ni. Dah sesuai. Okey, sekejap. Baik, yang saya nak kongsikan dengan gambar yang sebelah sini yang kelihatannya photoshoot itu, maksudnya saya dah bergaya dengan personality dan juga ilmu. Itu gambar saya selepas habis pantang tu. Saya habis pantang, after beberapa hari saya terus buat photoshoot. Memang seronok pakai seluar kurus kan. Pantang apa je makan. Bakar, grill, rebus, nak makan apa lagi. Itulah dia makanannya. Okey, 13 kilo turun. Okey. Nak cerita perubahan ini mengambil masa hampir 7 years tu lah. Almost 7 years lah. Saya kira dia is a process, Cik Puan. It's a process. Dia bukan terus-terus, okay malam ni join dengan Convention Mawar. Minimalist and stylist. Sama je. Kata dah pergi minimalist dengan stylist. Mana stylistnya sama je. Yang itu kita nak kena sama-sama tengok ya. Apa yang saya akan kongsikan malam ni nanti ialah apa yang Cik Puan akan guna bila Cik Puan perlu guna. At least sekurang-kurangnya apa yang Cik Puan guna itu bukan daripada Google. Yang mana belum tentu lagi kesahihannya apa yang kita dapat kat Google tu kan. So saya nak cakap perubahan proses ini dia bukan senang seperti gambar yang ditepek di dalam slide ini. Ianya memerlukan konsistensi. Ianya memerlukan komitmen dan ianya memerlukan ilmu. Sebab proses ini bukan satu proses jangka masa yang singkat. Saya cakap paling senang nak berubah ialah satu malam boleh berubah. Tengok orang pergi dinner. Betul tak? Siapa yang pernah pergi dinner? Cuba jawab sikit dekat chat room tu, pergi dinner. Pernah. Cuba pernah tu je dah jawab. Saya pergi dinner, pakai baju sama ke pakai baju lain sikit? Ada rasa nak bersiap tak? Ada tak rasa macam tak nak pakai tudung style ni, nak pakai tudung style lain lah, nak pakai tudung kepuk-kepuk sikit lah. Sebabnya dinner kan? Okay, so itu yang kita nak tengok. Baju raya. Madiah cool baju raya. Rasa nak dapat lain. Ikut tema, pakai ikut mood, pakai baju biasa pakai je. Siapa ni? Husna Syakira. Baik, pakai semua je. Lain sikit pernah ikut tema. Okay, so itu adalah apa yang kita nak pakai ikut tema dan ni. Cuma kadang-kadang kita tak nak, bila kita bergaya tu, orang nampak macam, rasa nampak kau macam pelik sangat Saya nampak macam pelik, macam nampak jadi orang lain. Kita nak bergaya dengan ilmu dalam konteks diri kita yang lebih baik. Itu yang kita nak. Baik. So malam ni saya akan panggil Cik Puan semua dengan panggilan Cik Puan lah ya. Kita tahu ya Cik Puan ini saya kongsikan sikit ya. Cik Puan ini adalah panggilan kata ganti nama yang kita panggil kepada wanita yang kita tak tahu statusnya dah kahwin atau belum berkahwin. Okey. Yang rasminya panggilan wanita adalah Puan. Kahwin tak kahwin memang Puan. Tapi Cik Puan ini ialah
panggilan hormat. Dia kita kata panggilan hormat saja. So tak boleh guna dekat surat ya, panggilan sahaja. Okey, baik Cik Puan semua. Baik, apa yang kita akan berkongsi sama-sama hari ni? Macam saya cakap tadilah, kita nak tahu bagaimana nak bergaya minimal dengan ilmu lah maksudnya. Okey, so malam ni kita tengok apa yang kita akan dapat bersama-sama. Ni lah perempuan yang nampak kamera ni nak tengok muka sendiri kan. Okey, alright. So apa yang kita akan sama-sama belajar ya. Saya akan kongsikan 5 tip dan saya akan buat live tutorial. Tutorial apa nanti kita tengok senang. Okey. Baik, bila bercakap pasal image ataupun star, image anda adalah jenama diri anda. Apa sahaja yang anda pakai, anda cakap, anda buat itu adalah brand diri anda dan brand keluarga anda. Lebih lagi ia adalah brand agama kita. Kita tak nak nanti kita jadi fitnah pada agama kita sendiri. Bila mana kita beremosi di Facebook, tulis sesuka hati seolah-olah akulah tahu segala-galanya yang berlaku di dunia ini. Padahal tak. Tiba-tiba memberi impact yang berbeza kepada agama kita. Kita ada perkataan apa tabayun betul kan? Kita kena tengok dahulu betul-betul. Kita kena berhenti seketika betul-betul dahulu. Kita tak nak nanti terlalu emosional sampai fakta dan perkara yang perlu kita ambil kira kita tolak tepi. Dan itu menjadi jenama diri kita. Kesian. Image ni bukan sekadar rupa sahaja ya. Image merangkumi 3 perkara. Nanti saya kongsikan. Apa yang dikatakan dengan minimalist and stylist? Ni nak minimal tapi nak stylist. Ni sebenarnya nak bergaya ke tak nak bergaya ni? Sebenarnya nak apa ni? Perempuan complicated Minimalist and stylist. Dia nak minimal tapi dia nak bergaya. Nasib baik malam ni semua perempuan. Kalau laki-laki pun confused. Sebenarnya nak apa ni sebenarnya? Sebenarnya saya nak tanya juga. Okey. Sebenarnya kita nak apa-apa agak-agak yang bila dengar topik ni, apa agak-agak yang ada dekat Cik Puan punya apa nama? Cik Puan punya minda. Nak cakap kepala dah saya. Cik Puan punya minda. Apa yang bila dengar minimalist and stylist ni, apa yang ada kat kepala? Bergaya sederhana. Okey, terima kasih. Kita nak simple-simple je tapi nampak cantik. Bergaya tapi simple. Okey, lagi? Jimat. Simple but nice. Betul. Bergaya ikut syariat. Nampak kemas. Okey. Baik. So, nampak. Okey. Modesty. Baik. Saya tiba. Okey. Baik. Baik. Terima kasih atas respon. Ni semua macam dah kena kerang ajar je dah. Bagus-bagus. Terima kasih Cik Puan pengurusi juga ya. Saya suka malam ni memang semua memberi respon baik. Kita nak cantik bergaya elegan. Simple tapi kemas. Ya. Betul, tak crowded sangat. Kita tak nak nampak macam pokok Christmas bergerak. Orang tahu dah siapa dia tu? Siapakah dia? Tu yang macam pokok Christmas tu. Kita tak nak macam tu Okey, terima kasih atas semua respon. Betul apa yang Cik Puan kongsikan tadi. Minimal ya ni kan nak buat macam mana pokok Christmas ya Allah. Okey, minimalist and stylist ni kita nak kekal elegan dalam masa yang sama kita nak ada gaya. Gaya itu pula mestilah sesuai dengan diri kita. Saya ada seorang adik perempuan memang saya seorang adik perempuan. Saya ada 5 daripada lelaki. Now you know why I'm like that 10 years ago macam tu baju saya. Tahulah kenapa Okay, saya ada 5 daripada lelaki, saya ada seorang adik perempuan. Adik perempuan saya totally different dengan saya. Dia punya baju semua benda nak ada lace. Yang mana saya pakai lace masa hari nikah sahaja. Dekat situ dah berbeza dekat situ dah berbeza. Tapi dekat sini saya tak boleh bergaya macam dia. Sebab itu adalah gaya dia. Tapi saya boleh bergaya macam saya. So macam mana macam saya tu? Sebab itu kita kena tahu bagaimana nak bergaya minimal dan stylish ini adalah mesti berkaitan dengan personality diri kita. Kita kena tahu kita mahu jadi apa. Maksud saya kita ni gemar apa. Tapi kalau diri sendiri pun tak tahu lagi, maksudnya kena sit back, kenali diri anda. Kena buat slot lain, bukan slot minimalist and stylist. Dia slot
mengenali diri anda, muhasabah diri dekat situ. So dekat sini kita kena tahu, jangan pelik pula, kenapa dia tu suka pakai lace? Aku tak boleh lah pakai lace ni, tu bukan taste aku. Bukan taste awak tak ada masalah, Cik Puan. Biarlah taste dia pakai lace pun. Tak sesuai dengan kita, tak sesuai dengan kita, tak bermakna tak sesuai dengan dia. So we need to learn how to respect others' style personality. Kalau kita tak respect orang lain punya style personality, nak expect orang respect kita pula, memang tak lah, ya. So kena berhati-hati dekat situ, belajar untuk menghormati orang lain dekat situ. Simple, nampak benda tu kecil je kan, tapi ayat-ayat kecil ni kalau terkena dekat orang sentap, subhanallah. Sentap satu semester tak cakap sebab apa, tegur pasal list je, tak boleh buat apa, perempuan. Okay, so dekat sini kita kena tahu, words kena jaga. Alright, so minimalist and stylist ni macam yang Cik Puan kongsikan tadi, kita nak kekal elegan dalam masa yang sama, ianya sederhana. Dan kalau konteks profesional pula, profesional itu adalah sederhana, sederhana. Kita bersederhana, bergaya dalam konteks sederhana. Okay. Saya nak kongsikan tadi, yang mana saya kata tadi, image, apa itu image? Image merangkumi 3 perkara, Cik Puan. Dia tak boleh satu je. Dia tak boleh ambil appearance sahaja, A sahaja. Dia merangkumi 3 perkara. Image bukan sekadar rupa. Okay. Yang saya nak kongsikan berkaitan dengan, sebelum kita tahu pasal elegant, stylist ni, we need to know what is image is all about. Yang mana merangkumi minimalist and stylist itu. Iaitu dalam konteks appearance dan juga behavior. Dan yang ketiga, communication. So image is consists 3 item, A, B and C. Hajar cakap C tapi tak on mic. Okay, C. So dia A, B and C. Alright. Dia mesti 3 ya. Dia takkan boleh satu saja. Tapi Cik Puan, kita tak boleh nak nafikan benda ni. Saya kena tengok masa. Okay. Apa kita nak nafikan? Zaman sekarang orang banyak menilai dekat mana? Cuba type sikit. Zaman sekarang orang banyak menilai dekat mana? Kan, dekat appearance kan. Rupa, dekat appearance. B memang ada, tetapi portion dia sikit. Dia appearance, banyak sangat orang judge dekat appearance. Tetapi bila dah lama dekat appearance dah tahu, tengok perangai, bahasa, selfish, ignorance, tak ada manners. Cantik tak orang tu? Kadaran cantik tadi tinggi ataupun merendah? Merendah. Tinggi ataupun rendah? Kadaran cantik tadi. Rendah. Betul. Rendah. Maaf, dia punya rendah kan? Rendah. Siapa tu? Astaghfirullahaladzim. Macam-macam lah peserta malam ni. Ya, totally rendah. Okay. Itu baru behavior. Tambah pula package. Bila bercakap dengan orang, tak fikir orang. Dia. Cak. Aku. Communication out. Appearance ada pun out. Alright. Ataupun, amboi, Aira tengok cerita 7 hari mesin tak ikut. Tak boleh tahan. Okay. Dia cerita apa? Tengok terganggu sekejap. Ya Allah. Okay, fokus. Okay. Nak cerita dekat sini bagaimana communication ini boleh mempengaruhi impact dia pada diri kita kalau kita tak ada konten nak cakap ataupun bercakap malu tak bertempat. Maklumlah kan, semua muslimah semua bercakap. Tahu apa tu? Dia berbisik. Ya, betul. Malu itu memang kita kena ada. Kalau tak malu, itu jadi mengamuk dekat IKEA tak tentu hala. Sorry. Cakap pasal apa tu? Viral sekarang kan. Jangan viralkan orang yang tak bijak ya, dan membazir masa. Okay. So dekat sini saya nak kata, bila mana malu tadi, malu kena bertempat ya. Malu kena tahu bila masa boleh malu, bila masa perlu ke depan dengan ilmu Pesanan saya dengan ilmu So dekat sini, appearance memang senang. Okay, jumpa saya, kita buat coaching one to one, saya ajar. Okay, warna ni sesuai, warna ni tak, warna ni. Okay, tukar. Boleh. Bertahan seminggu mungkin. After that, macam mana? Behavior macam mana? Ada rasa nak nampak cantik saja ke ataupun nak jadi cantik dan juga cantik luar dan dalam?
Yang itu kita semua kena ingat. Sama-sama kena ingat. Kita bukan nak nampak cantik je Cik Puan ya. Kita bukan nak nampak cantik, nak nampak baik tak. Kita bukan nak appear je. We would like to be a real. The real one. Kita nak jadi yang real. Okay? Yes, cantik luar dan dalam. Depan cantik, depan orang, belakang orang. Cantik online, cantik offline. Bukan cantik dekat Facebook. Tak. Instagram cantik. Cakap pasal positif tak habis-habis. Tetapi when it comes to yourself, you are toxic positivity. Yang itu kita kena jaga. Sebab itu image ini dia merangkumi 3 perkara. You must be beautiful or you must, it's not must. We must, we must be good in appearance, we must be good in behavior, and also we must be good in communication. Alright. So tonight, I just want to share about appearance lah. Sebab tajuk kita minimalist and stylist. Okay, izinkan saya cabut sikit ni. Nampak macam ketat pula. So nampak macam dia berkepuk-kepuk sikit kan. Nampaklah sikit stylist kat situ. Okay, baik. Okay, saya teruskan. Sebab dia impact tu, nak masuk style impact dia kena buat impact tu. Okay, impact dia daripada image yang kita cakap, yang saya cakap A, B and C yang saya kongsikan tadi, impact dia tak lain tak bukan pada diri kita. Kerana apa? Kerana antara yang paling persen, yang paling tinggi untuk orang nilai kita, 55% adalah it's a visual. Visual. Visual ini maksudnya segala yang nampak. Bukan sekadar apa yang kita pakai, apa yang kita gayakan, expression muka juga. Saya adalah orang yang paling perlu latih diri untuk jaga ekspresi muka sebab kalau saya tak suka orang saya akan tunjuk. Tiba-tiba kan macam tu. Dia cakap dengan Dayang nanti macam, ya Dayang, kenapa? Dia nampak tak suka. Visualnya memang perkataan tu okey tapi visualnya orang tahu. Perkataannya terima kasih. Terima kasihlah Dayang. So dekat situ orang akan ada impression dekat kita yang mana orang nilai kita dekat situ 55%. Termasuk facial expression, termasuk words yang kita gunakan, termasuk our body language, body gesture. Okay? So dekat situ visual yang kita kena jaga. Okay? Seperti yang saya cakap tadi ya. So dekat sini, point yang kita akan ambil malam ni, kita akan tengok dekat visual punya part. Alright? Dalam minimalist and stylist. Alright? Okay. Pernah tak dapat orang cakap, orang tak kenal aku mesti orang cakap aku sombong. Siapa pernah ada pengalaman macam tu? Cuba share sikit. Ada tak? Ataupun ni ada orang angkat tangan. Okay, thank you angkat tangan. Ada orang ni kalau tak pun garang. Garang tu aku. Okay. Tengok macam garang je. Saya senang je. Saya akan cakap, siapa yang cakap saya garang maksudnya tak kenal saya lagi. Kan. So dekat sini kita kena tengok balik tau. Betul, orang yang tak kenal kita akan judge kita macam-macam. Tapi kita kena tengok juga tau kenapa orang takut nak tegur kita. Kenapa orang cakap kita garang. Walaupun saya kata, orang tak kenal saya. Tapi kita boleh nak bagi orang kenal kita. Mainlah sini berkenalan dengan saya selama 5 hari. Tak ada masa. Okay, ada orang kita jumpa, 2 saat je. Macam mana nak hook orang kat situ? Sebab itu kita nak kena jaga kita punya visual. Dapat Ya, betul. Ramai orang angkat tangan. Saya betul. Bertabahlah kita ya. Selamat kita reflect balik diri kita. Nanti kena buat sesi kedua, sesi refleksi. Okey, baiklah saya terus kepada 5 langkah untuk stylist and minimalist to be the best version of you. Okey, langkah yang pertama, rambut dan tudung pastikan kemas. Kita orang semua berhijab, tak apalah, tak semestinya. Saya nak cakap yang kita kat luar ni, kat rumah tu, kalau siapa-siapa yang dah berkahwin takkan nak jadi singa, rambut kembang. Kan? So kena jaga juga kebersihan rambut, takkan nak kepam ni dalam tudung kita. Itu bukan cantik luar dalam tu cantik tudung je.
buka je subhanallah, ya Allah ni bau apa ni? Kan. So tak nak macam tu ya. So rambut dan tudung pasti yang kemas dan juga bersih ya. Kita tak nak jumpa tengah-tengah malam buta macam ni, kita takut ya. Hajar elok drive tu Hajar ya. Nauzubillah min zalik ya. Okey. Style sekarang, saya minta maaf cakap ya, style sekarang banyak sangat tudung yang dekat leher kan? Memang cantik tau. Dia memang cantik. Trend memang cantik. Tapi sesuai ke tak dengan diri kita dan ikut syariat ke tak? Nak pakai macam tu boleh. Boleh. Tengok kita punya Permaisuri Agung. Kan covered juga kan? Ada caranya. Cuma tengok kita lah. Cara mana yang kita betul-betul buat. Jangan sekadar ikut trend dan benda tu pula trend tapi bila kita pakai tak sesuai dengan kita pun. Nampak macam jelek. Itulah cabarannya saya tu kalau dekat kampus melihat remaja sekarang berpakaian. Saya confused. Pergi kelas ke nak tidur? Kadang-kadang tertanya-tanya sendiri. Tengok nak pergi mana tu ya Allah. Ingat nak pergi kelas rupanya. Saya ingatkan nak pergi Mid Valley tapi kat Jengka tak ada Mid Valley. Kita confused. Saya kat Yayasan Jengka ya. Tu saya confused ya. Alright, so untuk rambut dan tudung pastikan kemas, saya nak kongsikan berkenaan dengan gaya tudung. Dia ada gaya tudung formal, gaya tudung Assalamualaikum sarung sahaja. Dia juga ada gaya tudung okey. Nada yang saya tekan Huda ya. Saya tak dapat dengar. Okey, gaya tudung bawal ya. Okey, saya nak tengok dulu dekat chat. Ni. Saya nak tengok reaction je lah, tak payah type lah. Okey, siapa dekat sini bawal lovers? Bagi clap. Okey. Okey. Alright. Saya nak tengok shawl lovers. Angkat tangan. Raise hand. Okey, 3, 4. Yang lain bawah lovers ke? Low. Low pula. Okey, alright. Dia siapa golongan? Saya boleh pakai dua-dua Puan Farah. Kita kasih hentam dua-dua. Angkat tangan. Alright. Wow, okey. Ramai juga ya golongan hybrid nama dia. Okay, good. Okay, terima kasih. Wow, very good lah. Ramai orang yang memberi respon. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih. Boleh belaka. Good, ya betul. Okay. Bab tudung ni pun kena jaga-jaga tau. Saya ada juga kedengaran yang mengatakan macam kita suka kan tercompare. Macam compare tu kita macam saya tak langsung kita dah merendahkan orang tau. Macam kau pakai bawah je. Ya Allah, bawah zaman mana ni? Bawal evergreen ya. Dan pula orang short, tu kata orang pula cakap, kau pakai short tak rasa rimah ke? Terjegut-jegut. Tak semua short terjegut. So dekat sini konsep hormat tu tetap perlu ada. Okey, bawal ke, shawl ke, dua-dua boleh ke, kena hormat. Okey, yang penting ikut apa yang sepatutnya. Saya nak kongsikan. Okey. Untuk gaya tudung formal, seperti dalam gambar saya ni, ni gambar saya ya. Okey, yang saya pakai sekarang ni formal ke tak? Tidak. Yang saya pakai sekarang ni formal ke tak? Tapi kan kalau saya sisipkan ni, sebab perempuan semua senang. Saya sisipkan. Ya, dia akan terus menjadi formal. Ini untuk shawl, okey? Yes. Lepas pin formal. Kenapa? Bila ada flowy, impact dia memang kurang formal. Dia nampak lebih santai. Contoh seperti dalam gambar saya ni lah. Saya dah rakan-rakan ni, 1, 2 ni memang pakai yang berkepuk-kepuk. Cik Puan Diana ni pun sama. Saya ni hari raya punya jamuan pun saya pakai macam ni. Dan kalau macam Heliza ni dan tudung yang saya pakai ni, yang kami pakai ni sesuai untuk formal ke
casual. Betul, casual. Okay, yang Heliza pakai pun casual, saya pakai pun casual. Sebab apa? Sebab tudung saya pakai kalau tengok betul-betul fabricnya adalah fabric tak payah gosok. So bila fabric tak payah gosok ni, impact dia, message yang sampaikan adalah santai ya, casual. Okay. Alright. Okay. Itu untuk shawl. Untuk bawah lovers, okay. Boleh tengok yang Cik Puan tudung merun ni dan juga tengah-tengah ni, ini adalah antara contoh bawal yang boleh dipakai dan tiada masalah untuk acara formal. Casual, you boleh pakai apa-apa saja. Yang Cik Puan hujung ni, yang tudung pink ni dipakai instant. Tapi instant ini, kalau ada presentation, nak sarung tudung cepat, instant itu pastikan instant yang tak nampak terlalu instant. Contoh macam tudung saya tadi. Tudung yang saya pakai ni. Yang dengan Heliza ni kan, tudung biru ni. Itu kan tudung yang memang tak payah gosok. Kalau awak buat presentation, Cik Puan buat presentation pakai tudung macam tu, nilai Cik Puan, maksudnya acara formal saya bagi contoh presentation lah. Nilai Cik Puan dekat situ agak nampak rendah sedikit untuk formality. Okay, formality Tetapi jika pakai yang begini, dia fabric chiffon tapi dia terus sekali dengan inner, so tak ada masalah. Okay, bawal yang perlu elak, yang perlu jaga ialah kekemasan. Dan yang kedua, jangan buat sok bunjuk adabi kat bawah. Sok bunjuk adabi tu saya minta sok bunjuk kat bawah tu adalah untuk casual Kalau untuk formal kita pakai ni boleh, ke bawah pun boleh Alright, okay. Next, nombor 2 yang boleh kita kongsikan dekat sini untuk bergaya dan juga minimal jimat. Jimat kat mana tudung tadi? Lupa nak cakap jimat kat mana tudung tadi. Beli tudung yang macam saya pakai ni. Boleh pakai casual, boleh pakai formal. So dia dah minimal and stylish. Tak ada masalah kat situ. Okay. Baik. Untuk bawal pun sama juga. Bawal tak ada isu. Kalau nak pakai bawal chiffon, boleh pakai pastikan yang terletak kemas dan juga bergaya bawal ni saya nampak dia tak ada isu sangat kecuali kekemasan saja kena jaga. Sebab kalau tak habis-habis. Betul tak? Kita buat apa kalau tu? Tiup tak nak bagi kemik kan? Yang tu kita kena jaga Okay, next saya kongsikan untuk kasut. Okay, Cik Puan pastikan kasut yang dipilih bersesuaian untuk acara yang Cik Puan nak pergi. Okay, jika acara formal kita pakai palm shoes. Alright, selain acara formal boleh pakai flat, wedges, stripes, open toe boleh. Tapi formal go to palm Okay, apa tu? Yang ini yang memang casual punya kasut. Okay, kenapa saya tekankan kasut? Sebab kadang-kadang pelajar, kita ada tendensi untuk pakai kasut yang kita suka pergi ke majlis yang tak sesuai. Contoh, ramai orang suka pakai sandal. Ramai orang suka pakai slipper sahaja. Tapi bila mana menghadiri majlis rasmi ataupun pergi ke tempat yang ada keramaian, yang itu kita kena elakkan. Okay. Alright. Next. Kita nak cerita pasal bagaimana untuk bergaya dengan kasut bertumit. Untuk kasut bertumit, ketinggian tumit kasut hendaklah berlawanan dengan tinggi badan. Okey, saya tinggi 170. Okey. Kalau saya 170, kita kena elaklah pakai yang tinggi macam ni, yang sampai 3 inch ni. Tak payahlah. Ia hanya memadai untuk 1.5. Okay, dah memadai dah untuk saya. Okay, tapi kalau Cik Puan petit dan nak nampak tinggi, bolehlah pakai yang agak tinggi. Tapi 2 inch, 2.5 dah okey dah tak payah tinggi-tinggi sangat nanti tergolek. Unless you biasalah. Okay. Kelebaran, tips yang kedua untuk pemilihan tumit kasut Kelebaran tumit kasut hendaklah sepadan dengan lebar badan. Contoh, saya medium size. So, saya boleh pakai yang lebar ni supaya dapat support pinggang.
Okay. Kalau petite macam my little sister, so she can wear this type. Tak ada masalah. Dia small size, saya medium size. Medium to grand, you can wear this one lebar. Okay. Tapi Puan Farah, saya ni small, saya nak pakai juga lebar. Tak apa, pakailah. Kalau tak selesa tak ada masalah. Okay. Baik. Muncung kasut. Kita ada kategori A, B dan C. Biasanya yang A ini ialah muncung kasut kaki saiz 4, 5, 6. Kaki Cinderella saya panggil ni. Yang kaki kakak Cinderella seperti kakiku ini, kita dekat kategori B ya. Yang mana kalau kasut Vinci tu kita boleh pakai sekejap je. Sebab lepas tu dah punah dan kita akan sakit dekat depan. Sebab kita lebar kat kaki tu. Yang tu kena tengok Dan yang C pula kebiasaannya adalah muncung kasut untuk kasut-kasut casual. Ini kegemaran ramai wanita lah yang biasa pakai kan. Cuma saya nak cakap ya, jika kita untuk daily use, okay, yang mana kita sangat kurang pergi ke acara formal, saya boleh cadangkan yang muncung C ini sesuai untuk kita. Untuk daily use ya. Okay, alright. Sambil-sambil ni saya nak buat quiz sikit. Kita nak tengok fokus tak apa saya cakap pasal kasut tadi. Okey, antara 6 gambar ni, Husna jangan jawab. Husna tahu jawapan saya rasa. Tiba tak bagi Husna jawab Okey, antara 6 gambar ni ada 2 kasut yang boleh dipakai untuk acara formal. Okey, saya nak dalam masa sekarang boleh jawab. Tekan ni. Saya nak tekan unmute jawab. Saya. Saya dengar jawapan dia. Siapa tu? Siapa yang saya tu? Nur Khadijah ya? Nur Khadijah nak jawab apa? Saya. Alamak. Ramai saya. Alamak. Aira pun saya juga. Nur Khadijah dulu. Nur Khadijah tak? Aira. Sorry. Aira nak jawab apa Aira? Cik Puan Aira? Ramai pula jawab. Dah jawab dah belakang-belakang kat sini. Tak apa. Cik Puan Aira jawab dulu Cik Puan Aira. Aira ke? Aira teka. Sekejap. Aira tak dengar sangat soalan ni sebab lain sangkut. Okay. Tapi nak jawab soalan. Okay, Aira pilih antara 6 kasut ni yang mana kasut sesuai dipakai di formal. Dia ada 2 jenis. Namakan apa? 2 jenis. Untuk kasut formal. Untuk kasut formal. Cepat. 4 dengan 6. Okey, betul. Wah, sekali teka betul ya. 4 dengan 6. Sama dengan Alia Syafa pun. Najihah pun betul juga. Hazirah pun betul juga. Khairunisa. Thank you. Thank you Aira. Thank you so much for your answer. Okay, betul. 4 dan 6. Welcome. Jawapannya. Okay, baiklah. 4 dan 6 jawapan dia. Kenapa 4 dan 6? Kenapa bukan 3? 3 ramai pula. Orang tengok kasut putih. Okay Cik Puan ya. Warna kasut untuk formal mestilah hitam, coklat, black, brown, navy blue, grey. Tu je 4 colour. Black, brown, navy blue, grey. Okay, alright. And then syarat dia lagi mestilah tutup tumit, dia mestilah bertumit. Seperti nombor 4 bertumit, seperti nombor 6 bertumit dan tutup depan dan belakang. Dia tutup depan dan belakang. Tapi belakang tak tutup Puan Farah 4 ni. Ini dikira tutup sling begini ya. This is what we call sling back shoes. Alright. Nombor 1 open toe. Depan tak tutup. Tak formal. Semi formal casual go. Nombor 2 tumit
tidak terpisah dengan badan, maka ianya adalah bukan formal. Wages bukan formal, tak boleh dibawa ke temu duga. Okey, nombor 3, tutup depan belakang, bertumit. Tapi apa yang tak betul dekat dia? Tinggi sangat. Mak saya punya. Bukan tumit tinggi sangat. Warna. Ni putih. Warna putih. Betul. Thank you Aina. Thank you semua yang jawab. Wah, subhanallah. Sesuai untuk harian sahaja. Okay. Cuma saya nak kongsikan ya, untuk Cik Puan permulaan untuk pakai kasut bolehlah go to number 5. Tapi ingat, jika acara itu formal, tidak. Okay? Am I clear? Alright. Clear Alright. Line Puan slow. Okay, clear. Okay. Sorry. Dayang okay Dayang? Okay dah? Okay, tadi ada, saya tahu tadi naik notice unstable. Sorry ya, line biasalah. Thank you Dayang, inform me. Okay, nombor 3, teknik untuk rebrand ya, kasut settle ya. Nombor 3, aksesori tidak berlebihan. Okay, aksesori tidak berlebihan maksudnya we have 5 rules. Okay, kita ada 5 prinsip dekat sini. Cincin, gelang, rantai, subang, jam tangan. Untuk yang tidak berhijab itu. Untuk kita yang berhijab, rantai dan subang digantikan dengan bilangan kerongsang yang boleh dilihat. Maksudnya tak lebih daripada 3. Dia 3 je. Kalau kat sini 1, contoh kat sini 1, kat sini 1, dah 2 dah. 1, 2 dah. 3, 4. Tak boleh lah. So yang ini jarum tak nampak, tak dikira lah. So mungkin kat sini 1, 2, 3. 3 sahaja. Okay. Alright. 3 sahaja. Dia tak nak nampak macam pokok Christmas. Ya. Tak nak keterlaluan. Ya. So this is okay. Just nice. Okay. Jam tangan. Alright. Okay. Cincin. Dan saya nak galakkan dia untuk cincin jangan pakai banyak dekat satu jari. Walaupun banyak. Memang kita ada 5 jari. Jangan pakai. Okay, 1 dekat sini, 1 dekat sini, enough. Alright? Okay, itulah namanya minimalis. Gitu. Alright, next. Handbag. Nak tanya, ada tak sesiapa yang belum ada handbag macam ni? Yang belum ada lagi? Yang jenis geng semua bawa woven bag ke? Bag sling ke macam saya dulu? Saya. Okay. Tak apa. 5 orang kat tangan. Beg sandang tak dikira. Beg sandang itu dikira beg casual. Ya. Tadi ada soalan. Kalau jam, better yang mana ya? Jam, saya jawab terus ya. Jam better untuk metal dan leather sahaja. Kalau nak pakai smartwatch, you need to choose a strap one. Okay, yang strap one. Okay. Alright. Untuk handbag, tak apa. Take your time to use this one. Okay, take your time ya. Tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahu. Tak apa Syahada. It's okay, thank you. Rabia tu sama. Saya dulu pun duk pakai sling bag je. Itulah bag kegemaranku. Saya punya sling bag Cik Puan. Koyak jahit. Hantar PKNS Syah Alam. Koyak jahit. Punyalah suka leather tu kan. Handbag tu taklah mahal sangat tapi saya beli mahal lah. Masa tu saya student kan. Mahal lah. Saya setiap kali koyak saya jahit ya. Sampai final sem. Nak pergi interview baru pertama kali saya memiliki handbag. Barangkali ada ramai yang geng macam saya ya. Cuma Cik Puan saya nak cakap ya. Saya ni orang yang adaptif tau. Adaptif maksudnya saya ni fleksibel. Saya agak cepat nak adapt dengan sesuatu keadaan yang baru. Tapi kalau Cik Puan bukan seorang yang adaptif, perlu latih diri untuk sesuaikan diri dengan benda-benda yang formal, latihlah ketika anda bergelar pelajar. Okay? Latihlah ketika anda bergelar pelajar. Orang memang akan bahankan kita. Saya pakai eyeliner pun orang dah tergelak-gelak. Macam cerita Kecuali Tahi tu. Itulah saya Anjali tu. Macam itulah. Nak lawa sikit je orang. Okay. So sudah yang tak pakai. Okay, sudah yang tak pakai. So dekat situ kita kena tahulah.
nak bergaya tu bukan sebab orang. Tapi bila kita tahu keperluan kita masa tu macam tu, so kita kena buat. Contoh nak pergi temu duga. Presentation. We know that we need to wear formal one set. So bag macam ni, bag formal mestilah bila kita letak, dia tak jatuh. Dia tak lembik. Okay. So antara warna yang sesuai ialah warna-warna sama seperti kasut tadi, hitam dan juga coklat. Senang. Ini saya pilih yang senang, boleh pakai dengan semua baju. Sebab nak jimat kan, nak minimal kan. So antara je pemilihan warna beginilah. Okay. Ada orang tanya tak? Saya takut ada orang tanya. Sekejap tengok kat chat. Tak apa je. Tak apa tau. Boleh kalau nak bag kecil macam boleh tak ada masalah. Janji kalau untuk formal occasion, make sure bag tu bila letak dia tak jatuh. Tu je. Boleh je Aira nak tunggu kerja, boleh je nak tunggu kerja baru beli beg, tak ada masalah. Cuma nanti kena biasa-biasakan lah ya. Okay. Alright, beg yang sesuai untuk formal, hitam, coklat, warna gelap. Okay, warna gelap. Alright. Kalau nak tengok beg yang sesuai dengan diri kita, you tengok badan you ukur dengan badan you tu. Contoh badan besar ni, ambil handbag tengok. Lebih tak daripada badan kita. Seeloknya jangan pilih yang lebih daripada badan kita. Okay, size handbag tu. Alright. Okay, kalau ada sling macam ni kan, dalam gambar ni kan, perasan tak ada sling bag kan? Ketika acara formal tak simpan yang sling tu. Tapi kalau lepas formal tu nak pakai sling, boleh. Tak ada masalah. Sebab tu orang suka beli yang ada dua hand. Satu ni, satu sling. Alright, thank you. Next, kita nak kena bergaya dengan TOP. Apa itu top? Bukan sabun. Okay, bukan sabun top, bukan ya. Alright, TOP untuk konsep minimalis dan juga stylish, kita nak bergaya dengan TOP, kita nak bergaya dengan T yang pertama, time. Pakaian kita mestilah bersesuaian mengikut masa. Masa apa? Contoh, baju yang tengah-tengah ini ialah baju tidur. Ni. Ini Sabella punya keluaran. Saya memang Sabella lovers. Okay, tapi saya bukan ejen ya. Okay, saya lovers sahaja ya. Okay, ini adalah baju tidur. Nampak macam, nampak proper lah baju ni. Bolehlah bawa siang. Tak, ini baju malam. Masa malam, pakai baju malam. Masa siang, pakai baju siang. Masa dinner nak pakai kembang-kembang, nak pakai bling-bling, boleh pakai waktu malam. Itu cerita dia. So, pakai ikut masa yang sesuai. Jangan suka hati sahaja pergi ke kelas memakai baju tidur. Ya? Itu menyakitkan mata. Okay? Alright. Baik, next. O tadi T kan? So maksudnya baju siang pakai siang, baju malam pakai malam, baju riadah pakai riadah. Kena bergaya ikut tempat. Occasion. Okay. Kalau occasion saya akan bagi ya Sabella lovers ramai dalam ni. Okay, occasion saya subhanallah sorry. Occasion ni saya bagi kepada 3 iaitu betul 3. Alright. Occasion maksudnya acara. Yang ni nak kena tengok ya. Kita nak pakai untuk acara formal. Okay, baju kurung dia ada 2 kategori untuk formal ya. Satu you pakai baju kurung, satu lagi you pakai suit. Okay. Cik Puan kena ingat ya, suit bukan top up blazer sahaja dekat atas. What is suit? The fabric of your blazer must be same with the fabric of your pants or skirt. Maksudnya dia datang daripada satu kayu baju, satu kayu kain. Tapi bukan suit tu mesti macam ni, dia ada at least 3 pieces. Blazer, kemeja dekat dalam, seluar atau skirt. Come with 3 pieces ya. Ni saya nak cerita senang bahasa faham untuk kamu Sebab sekarang banyak sangat yang claim suit. Contohnya ialah saya nak tunjuk contoh yang saya cakap. Yang ni, yang tepi ni. Kan?
Macam cakap, ini suit lah ni. Memang betul orang jual suit. Tapi bukan suit ini ya yang boleh pakai untuk formal suit begini yang boleh pakai untuk formal. Okay? Alright. Cerita untuk formal punya occasion, baju kurung formal, kriteria dia adalah baju kurung yang kosong, polos, yang minimal coraknya. Yang bukan terlalu banyak perincian. Okay, contoh kalau nak pakai yang bercorak, corak dia corak geometri begini. Boleh. Okay, alright. Kalau macam yang saya pangkah ini, yang ini tak sesuai untuk formal sebab berbunga. Corak bunga kurang sesuai untuk acara formal. Okay. Kalau baju batik macam mana? Batik tu kita nak tengok, batik tu dia mesti batik yang minimal, yang bukan beads penuh satu badan, yang penuh corak semua. Kalau boleh ada dekat lengan sahaja, dekat kaki, kain. Okey, tahan sikit. Ataupun kain saja corak, baju kosong. Okey, this is for formal Alright. Next, we go to we go to formal tapi nak pakai suit. Ni macam saya pakai ni. Alright, ni warna navy blue, ni warna hitam. Yang Cik Puan pakai tepi ni warna hitam. Kemeja dekat dalam tu. Okay, dan bila pakai suit, make sure your shirt, t-shirt dekat your shirt, kemeja dekat dalam tu tak melebihi labuhnya blazer. Okay. Sebab tu ada mazhab yang tanya, oh so pakai kemeja kena ta'in lah. Tak payah ta'in, tak payah. Ta'in tu sebab dia tak nak lebih daripada blazer je. Cerita sekarang ni, tengok blazer yang saya pakai ni, tutup hip saya. You can buy, you can save, you can do saving to buy this kind of blazer. Boleh lah nak beli. Dekat Pure memang tahan lama lah. Saya pakai dekat 5-6 tahun juga. Jahit koyak. Koyak jahit. Tapi okey lah. Dekat dalam je yang koyak. Kat luar tak koyak pun. Sebab kat dalam kan poket-poket tu sahaja. 200 plus harga dia. Pakai 5 tahun bahagilah. Berapa? Jimat je sebenarnya. Alright, so this is the good investment lah Okay, tu untuk formal Okay, warna-warna dia hitam je ke Cik Puan? Tidak. Black, navy blue, grey, brown. Okay, alright. Black, navy blue, grey, brown. Alright, okay. Tu untuk formal settle Alright, next is smart casual. Ini biasa. Biasa kan? Ini biasa kita dapat. Ini biasa kita dapat untuk kita nak pergi occasion apa-apa tapi kita nak nampak bergaya. Dalam masa yang sama nak nampak proper. Dalam masa yang sama ikut syariat. Ini contohnya. Ni. Suit yang macam ni. Ini daripada Wardena. W-A-R-D-E-E-N-A. Online Okay. Ini saya beli memang okay untuk smart casual. Okay, dia bukan casual. Dia kena pakai, dia ada acara tapi dia semi formal, smart casual. Okay, saya bagi bahasa senang kamu faham, smart casual lah Alright, blouse, ni pun suit juga one set. Blouse begini. Ni pun okay. Okay, sama seperti yang saya pakai masa saya pergi pesta buku ni. Pesta buku je Cik Puan, alah pakai je lah jeans. Kalau rasa nak pakai macam tu, tak adalah style sangat. Itu memang casual lah. Saya memang macam ni. Sebab saya pergi kat tempat begini dan saya tahu saya akan bergambar dengan orang-orang kat situ. So memang saya akan pakai yang smart casual lah. Senang, pilih warna gelap. Tak semestinya hitam, warna gelap. Ni saya tengah mengandung masa ni. Saya tengah sarat masa ni. Tak nampak macam ngandung kan? Tekniknya mudah. Pakai baju gelap, tudung bercorak. Settle. Sebab mata kita akan fokus dekat yang corak. So akan fokus dekat atas. Perutku itu dilindungi. Anak saya dah keluar dah pun. Okay. So ini 2019 betul dah. Itu teknik dia. So smart casual, nak bergaya minimal boleh pakai begini. Tona color main peranan Cik Puan. Macam ni kan, nampak tak? Cream, lepas tu dia pilih warna tone coklat kan. Okey lah. Satu tone, monochromatic nama dia. Pakai macam tu. Okay. Alright, next. Casual. Ini baru casual. Ini baru casual. Ada orang tanya soalan ke? Nak tengok jap. Jap. Saya tengok jap.
Yang tadi kata tak formal tu boleh ke kalau nak pakai pergi office? Okay, kalau nak pakai daily yang untuk smart casual tu, saya tak galakkan sangat ya. Saya tak galakkan sangat. Sebab nampak macam, okay, untuk government, sorry dia terbagi pada dua. Untuk government servant saya tak galakkan sangat. Swasta okay. Okay, Cik Puan Nur ya. Okay, kira formal ke blazer yang paras peha? Okay, tak ada masalah. Okay je. Alright. Okay, saya teruskan kepada, subhanallah. Teruskan kepada casual tadi ya. Untuk casual nampak denim. Ni macam Hazwani ni pakai mix and match, jacket, skirt like this. Ni nampak casual lah. Ini bolehlah pakai pergi jalan-jalan. Bukanlah pakai nak pergi jumpa lecturer ke apa, nak pakai casual melampau-lampau sangat. Okay. Kalau dah ada appointment lah, set appointment lah, you memang nak bincang dengan supervisor ke apa kan, kenalah proper sikit, alright? Okay, itu impact image kamu ya. Macam saya pakai ni, ni zaman saya berkecimpung dekat hutan. Okay, so this is casual. Boleh pakai sport, tak ada masalah. But then remember, sport come together with shoes Sport shoes, dia bukan pakai t-shirt muslimah, tudung, crop. Bukan. Itu nama dia casual pergi jalan-jalan. Kalau sport attire, you must wear sport shoes. Alright. Okay. Tu casual ya. Casual ni apa? Casual ni ialah sesi kita bersama rakan-rakan dan keluarga, sanak saudara serta sahabat handai. Itu sesinya. Okay, itu casual ya. Smart casual tadi ada occasion yang agak rasmi kita nak pergi. Okay, next. Tu occasion bercerita. Next is place. Kita kena bergaya ikut place. Tempat yang kita nak pergi. Sama Aisyah Su. Okay. Kita nak place Okay, contoh saya bagi ya. Kenduri kahwin dekat dewan terbuka dengan dewan tertutup beza ke sama? Jawab kat chat. Beza. Apa yang beza? Apa yang beza? Suhu, betul. Dewan tertutup, lebih sejuk. So dekat situ bolehlah pakai kain. Kalau sepanjang masa pakai baju kurung atau jubah boleh ke puan? Okey tak. Jawapan aku tak terus. Ikut TOP ni Cik Puan. Jawapan saya mengikut TOP ni. Ikut time, ikut occasion, ikut place. Okey. Jubah bukan pakaian formal. Satu. So tak boleh bawa pergi tempat formal. Office. Pergi office tak. Okey. Jubah ni occasion boleh tengok. Nak pakai ke mana. Dinner boleh. Tak ada masalah. Majlis ilmu dekat usrah, dekat mana-mana. Boleh go ahead. No issue. Tak ada hal punya. Tak ada masalah. Okay. Place. Nak pergi ma'ahad ke mana-mana. Place. Boleh pakai jubah. Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau nak pergi meeting dekat dalam gambar ni kan. Tak sesuai lah. Contoh Cik Puan yang dalam gambar saya nak tanya ni. Dalam gambar ni pakai denim begini. Tempat mana yang sesuai untuk dia bermesyuarat? Yang atas ke yang bawah? Bawah. Betul. Yang bawah. Sebab apa? Sebab dia bagi jawapan tadi. Sebab lebih santai. Sesuai dengan baju yang dia pakai tu. Denim. When it comes to denim, jeans memang jatuh terus ke casual. Betul. Good. Yes. Terima kasih banyak-banyak. Okay. So clear ya dekat situ. Tu bergaya. Tu tips yang keempat. Bergaya dengan TOP. Tips yang kelima. Make up yang tidak berlebihan. Ya Allah Cik Puan, cubalah kira yang hijau tu kat mulut dia berapa banyak bintik kat situ. Siapa yang nak pakai macam tu? Ya? So itu bukan minimalis, itu overlist. Okay. Kita nak, okay. Bila cakap pasal makeup, makeup ini adalah alat. It's a tools for us
to enhance our freshness. Tapi Puan Farah, saya ni cukuplah dengan wuduk sahaja. Alhamdulillah, cukup dengan wuduk saja. Ya, wuduk itu memang sentiasa kena ada jika kita mampu menjaganya. Besar manfaatnya ya. Tapi kita janganlah senang-senang juga cakap macam tu hanya kerana kita malas. Sial tau. Hanya sebab kita malas, saya jawab macam tu. Tidak ya, jangan begitu, tak baik. Kita nak buat wuduk untuk jaga diri kita, pakai. Tak ada masalah. It's really good. But then, makeup ini ialah untuk enhance our freshness saja. Kalau saya ni jadi muka pucat sikit tau. Kalau saya tak pakai, nampak macam agak lemau, kurang bermaya. Walaupun saya bertenaga. Dia tak synchronize dengan apa yang saya buat. So, malam ni, sekarang dah pukul berapa? It's time for me. Saya akan terus buat live untuk tunjuk makeup minimal. Nak? Kalau nak tunjuk gambar. Reaction. Okay. Ya, saya akan tunjuk terus. Yeza, no worries. Okay, Hajar ada tanya tadi. Sorry. Hajar Miss tanya sekejap. Ya Allah. Check sekejap ya. Sebenarnya apa soalan tadi? Sebenarnya boleh ke pakai baju kurung boleh match dengan blazer ke? Okay. Saya jawab ya sebab di sesi ni saya terus jawab ya. Baju kurung dengan blazer ialah dua entiti yang berbeza. Dia kena tengok situasi ya. Jika Cik Puan kerja di tempat yang sejuk, Cik Puan pakai baju kurung. Instead of pakai jaket, entah mana-mana pun jaket, blazer itu untuk bagi Cik Puan tak sejuk, okey. Tapi kalau Cik Puan pakai blazer sebab nak bagi formal, ianya adalah satu perkara yang kurang tepat. Maksudnya, blazer itu sendiri memang dah formal untuk western. Baju kurung kita memang dah formal sendiri baju kebangsaan. So kenapa nak combine? Ia dua benda yang berbeza. Okay, tapi kalau hari yang sejuk kerja kat library contoh, sejuk tak pakai blazer ni untuk ni, tak ada masalah. Tapi kita tak nak, saya nak pakai blazer lah nak nampak lebih formal. Itu tidak benar ya. Okay. Saya harap saya menjawab soalan. Okay, untuk makeup yang tidak berlebihan ini, aduh. Okay. Saya pakai, tak apa. Kalau makeup saya cuma pakai sunscreen bedak dan lip balm oleh saja. Okay Rabiatul. Nice. Saya pakai lipstick tanpa bedak. Itu berlaku ketika tak sempat je Cik Puan. Jangan lakukan hari-hari. Tak boleh. Takkan hari-hari tak sempat. Okay, cermin mata memang ada kategori dia Husna. Kategori formal dan tak formal. Contoh mana cermin mata saya? Sekejap saya ambil cermin mata. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Cermin mata ini adalah cermin mata formal nampak Nampak kan? Okay, cermin mata ini cermin mata bukan plastik dan saiznya bukan besar. Alright? Yang fancy tu boleh pakai untuk casual lah. Kalau nak pergi temuruga ke acara formal ke nak meningkatkan credibility, saya tak galakkan sangat pakai cermin mata casual. Alright, yang mana besar-besar tu, yang plastik-plastik tu, yang itu untuk santai buat koleksi boleh. Tapi untuk formal, pakailah yang begini. Tetapi harus diingati Cik Puan, bukan pakai begini. Dia mestilah pakai di dalam. Macam ni. Okay. Saya dah pakai lens ni. Dan kalau nak pakai lens, saya nak galakkan dia jangan pakai lens yang, apa namanya tu? Yang colour tu bukan colour Asia. Nak berasa mata hijau kan. Macam tu. Tak payahlah. Okay. Ni kurang sesuai ya. Ia memberi impact yang berbeza. Kita bukan nak bergantung kat lens kita tu. Kita nak style tu pada diri kita. Itu adalah alat bantuan untuk yang rabun sahaja. Okay, next. Saya nak teruskan kepada makeup. Okay, makeup at least you have 3 item. Bedak muka, eyeliner, lipstick. Eyeliner saya boleh slashkan dengan blusher boleh ataupun eyeshadow sebab ada orang mata sepet. Puan Farah, saya tak ada kenit, saya tak ada ni nak letak kat mana, saya sepet. Tak apa, saya boleh pakai eyeshadow yang risau. Benda ada. Okay, so sekarang saya nak terus ke tutorial
Pakai spek kat luar sebab nak elak tudung patah. Tak nak tudung kemek kan. Aduh, perempuan sangat kita. Subhanallah. Itulah. Perempuan cakap dengan perempuan, perempuan faham. Cakap dengan lelaki dia pelik. Tudung patah. Tang mana patah? Tak faham. Perempuan complicated. Terus Josh. Okay. Alright, tu gurau gurau. Kalau sepelik kalau ni. Okay, alright. Wait. Saya nak teruskan kepada tutorial ya. Boleh ya? Boleh tekan dekat muka saya ya kalau nak tengok. Tak apa. Saya stop share sekejap ya. Kita nak tutorial time. Saya stop share sekejap. So dia akan nampak muka saya kan? Yes. Ini yang saya mahu lakukan. Okay, first saya nak buat ni saya tengah pakai makeup nampak saya tengah pakai makeup. Alright. Okay, so kita buka. Silalah lihat mukaku yang agak penuh kelebaran ini. Okay, Allah sanggup saya melihat ni. Okay. Alright, puannya untuk makeup, contoh nak solat, apa semua kita nak cepat, kita boleh buang makeup dengan wet tissue wet tissue. Ataupun jika ada makeup remover, boleh pakai makeup remover. Saya pakai Medicare, tapi saya bukan ejen, jangan tanya saya. Okay, so kita nak kira masa sikit. Sekarang 10:12. Eyeliner tu kalau mata dia garang macam mana tak? Khadijah pakai eyeliner warna brown. You don't go to black terus. Okay, for beginner kita pakai brown. Alright, okay, so now saya nak buang makeup dulu. Okay, nak buang makeup dulu. Nak cepat. So kita buang makeup dulu. Saya ni tak ikut sangat. Ni sini mazhab nak cepat ya. Mazhab nak cepat. Nak cepat. Kalau mak saya, mesti mak saya marah buat macam ni. Allah, ingatkan buruk ke muka tu Kak Ngah? Mesti mak saya bising. Kena elok sebenarnya. Skincare. Okay. Warna lipstick macam mana? Sekejap ya, saya cerita. Ingatkan saya, Nabiha. Okay, nak solat Cik Puan, bila rajin makeup, tolong rajin buang makeup ya. Jangan nak stylish saja solat. Sekarang COVID tak boleh nak sapu dah dekat kain semayang dekat mall tu. Awak akan semayang sendiri. Rajin-rajinlah letak wet tissue dekat dalam handbag ya. Okay. Alia, saya pun sama. Saya jenis pakai blusher. Okay, inilah wajahku. Tak apa beza sangat pun. Okay, biasanya lepas wet tissue tu saya akan basuh muka saya lah. Saya tak sempat basuh muka. Nanti kan pukul 12 habis kelas kita malam ni. Okay. So, lak sikit. Okay. So, set masa. Sekarang bermula 10:14. Okay. Kita tengok ya. Saya boleh siap tak makeup yang paling cepat berapa minit? First kita pakai compact powder. Compact powder. Okay. Compact powder ya. Nak juga tengok kat kamera ni. Tengoklah kat sini Dab. Okay. Nak sapu pun boleh. Sekejap Bedak nak tahu yang sesuai, kena tengok yang paling hampir dengan kulit muka kita. Saya tak pernah beli. Cuba. Latih diri. Start malam ni, esok beli. Konsistenkan selama 40 hari. Selamat berjaya. Saya buat benda tu. Saya ambil certified professional image ni. Saya mulakan dengan diri saya dulu. Okay. Okay, done. Kejap, lepas saya tak jawab soalan. Nanti kalau tak cukup masa saya nak make up. Sekejap ya.
Okay, dah pakai bedak. Kita boleh go to blusher Ini kalau nak cepat tak ada eyeliner, you kan pakai blusher. Okay. Ada orang buat macam ni. Saya buat macam ni. Pipi pau. Tak apa. Senyum. Ya Allah. Semangkuk Cik Farah. Okay. Macam tu je. Okay. Kita letak sini sikit. Okay, siap. Okay. Nak pakai eyeshadow boleh. Nak pakai eyeliner pun boleh. Tak bawa eyeshadow. Oh sorry, eyeliner saya tak ada. Alamak, saya main tadi, sorry. So eyeliner saya tak ada. Eyeliner pakai kat sini ya. Pakai kat sini. So kita ganti dengan blusher tadi. Alamak, eyeshadow saya dah pecah lah. Okay, pakai je blusher ni. Ni saja. Apa yang ada pun boleh ya. Sapu je. Boleh ke warna-warna tak sesuai ni? Tak, warna nude, warna peach, warna pink macam ni dia tak ketara sangat ya. Jangan lebih sangat kat atas tu, kat sini saja. Okay, siap. Last one. Apa dia? Lipstick, bukan lip balm. Pakai lipstick ya. Macam, okay saya jawab terus. Macam mana nak tahu mana sesuai ke tak? Tengok dekat gusi. Okay, siap. It's done. Macam masak kan? Macam Aina Yazman. Done. Berapa minit? Wih, 4 minit wih. Wow, lagi pecah rekod saya malam ni. Saya tu pernah make up 7 minit. Malam ni 4 minit. Lagi dahsyat. Kalau tak jawab soalan, good. Okay. Siap. Dah. Nampak tak? Ni shawl instant. Dia ada ni senang je ni. Macam ni. Sarung saja. And then ni kalau nak bawa ke depan nak bergambar boleh letak macam ni. So nampaklah ada kepok-kepok ni. Jadilah kepok-kepok begini. Nak formal sisipkan saja. 7 helai 100 ya. Dekat Facebook. Okay. Alright. Mampu milik. Saya memang jarang beli yang tak mampu milik. Kalau macam nak tambah lebih macam tak nak warna pink saja kan. Ya Allah. Boleh pakai warna orange saja ni tip ya, ini tip. Trick. Tak je. So dia akan ada dagu tu letak sikit je. Okey. Jadi akan ada nampak warna beza sikit. Nampak ketara ke? Nampak ni ke? Tak kan? Tak keterlaluan kan? Keterlaluan ke? Tak. Okay. Alright. Sekejap, saya ada slide sikit lagi nak share. Alamak. Alah. Okay. Silap tekan. Tenet. Okay kelas. So kita sudah nak berakhir ke penghujung rancangan. Okay, saya nak tanya. Nak tengok sikit ni. Warna lipstick saya dah jawab. Sekejap ya. Pakai CC cream dengan lipstick pun okey. Tak ada masalah. Kulit saya tak boleh terima bedak. Kalau kulit tu sensitif, kena jumpa doktor kulit dulu ya. Nak dapatkan advice. Rasa pelik. Okey. Kalau macam ni ya. Untuk sekejap ya. Okay, untuk bagi rasa biasa makeup ni dia tak semestinya terus buat berat ya, tak ya. Light sahaja dulu. Macam saya tadi, saya tak buat banyak pun Cik Puan.
Saya buat, nampak kan saya pakai macam mana kan? It's very light, very simple. Okay, tak apa, tak biasa lagi ambil masa. Tu je, latih lah, kena berlatih. Okay, kadang-kadang tak ada eyeliner memang betul. Kalau tak ada eyeliner, boleh pakai eyeshadow macam tadi pun okay, pakai blusher ya. Alright, okay. Kalau tu lah, saya bagi jawapan tadi kan, kalau tak nak garang, kena pakai brown ya. Brown, lagi pun senang sikit nak buang waktu solat. Okay. Alright, so done untuk tutorial. Saya nak pesan juga, okay, Allah sukakan kecantikan dan juga kita, yelah apa, mana? Alright, so kita nak kena dress well and look good online and offline. Cik Puan ya, kita kena ingat, sorry tudung saya ni, dia memang macam tu sikit. Kita kena ingat ya, kita bukan nak nampak bagus, nak nampak baik, nak nampak segar, bukan sekadar di online tapi juga di offline. Be real, be the best version of you. Okay, minimal and stylish, jadi diri kita. Okay, yang lebih baik. Dia bukan jadi diri kita yang pak tu sahaja ya. Jadi diri kita yang lebih baik. Dan juga please have the courage to start be the better you. Okay, be the better you. Everyone got chance to be a better version of us. Okay, so okay. Boleh join group saya, sorry ya, group ni kena tambah sikit ya, rebrand yourself. Group Telegram ni boleh type rebrand yourself. Sekejap ya, saya tengok. Betul. Rebrand yourself group. Dia bukan rebrand group je, dia rebrand yourself group. Okay, boleh tengok kat sini. Nanti saya akan share sekejap ya, saya share dekat chat. Boleh kan? Saya share dekat chat ya. So nanti Cik Puan boleh kongsikan dekat situ. Okay, boleh follow saya, jangan add saya kat Facebook ya. Sorry sangat-sangat. Boleh follow saya dekat Facebook, boleh follow saya dekat Instagram, boleh connect dengan saya dekat LinkedIn. Kita boleh stay keep in touch. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya sekarang. Tadi nak cakap pasal tona warna kot, ada yang tanya saya. Alamak, sekejap ya. Kalau tak compact powder tak sesuai, ganti dengan foundation okey ke? Okey, Cik Puan kena faham ya, foundation ni dia another things tau. Okey, dia another things. Maksudnya foundation ni ialah untuk lapisan kita nak cover celaan dekat muka ya. Alright. So, kalau muka kita ada banyak berkerut jerawat ke apa ke, boleh pakai foundation. Lepas tu kena pakai loose powder ya. Bukan compact powder, loose powder. Macam mana kita nak jadikan compact powder loose powder? You kena pakai brush. Pakai brush, letak kat muka. Boleh. Kalau tak ada. Kalau ada, belilah loose powder. Okay. Alright, next soalan tengok kat sini. Untuk makeup yang kulit sawo matang atau gelap bagaimana ya? Sama saja Cik Puan. Cuma kalau saya yang agak cerah, fair ni, saya sesuai pakai warna pink. Untuk orang kulit sawo matang dan juga tan, sesuai peach. Dia ada unsur-unsur peach, orange tu. Yang tu sesuai. Dan kulit macam tu boleh pakai lipstick warna merah tau. Saya tak boleh pakai merah. Kalau saya pakai merah nampak garang. Sebab this is too bold for me. Sebab kulit saya. Sebab saya, undertone saya lain ya. Bingkai cermin mata, betul. Main peranan untuk bentuk muka. Main peranan. Kalau muka kita round, mengapa perlu cermin mata round? Buat pengulangan dekat muka, round. Why? So kalau muka round, pilih cermin mata yang bertentangan. Petak. Kalau muka ada jawline macam Puteri Aisyah tu, boleh pakai round macam Harry Potter. Okay? Puan minta tolong ulang semula yang berkaitan dengan pemilihan tumit kasut berdasarkan ketinggian badan. Okay.
Kalau kita tinggi, masa saya 170, jangan ambil heel yang tinggi ni. Boleh pakai heel yang begini. Heel yang rendah. Alright. Kalau kita petite, you boleh go to heel ini. Maksudnya berlawanan. Tetapi jika untuk faktor kesihatan dan rasa nak lebih selesa, boleh je pakai yang 1.5 tu. Tak ada masalah. Okay? Boleh ya Syikin? Alright. Kita boleh tak saya nak minta tolong semua boleh tak bagi feedback dekat chat room? Apa yang Cik Puan dah belajar hari ni? Boleh tak kongsikan 3 perkara yang dah belajar dengan yang dah kongsi 3 perkara yang dah dapat untuk malam ni dengan saya. 1, 2, 3. Apa dia? And your feedback. Seronok kan? Alhamdulillah je. Seronok kan? Biasanya memang sebab bila perempuan semua, kita macam lebih open tau. Saya pun boleh tutorial terus. Senang. Terima kasih. Boleh. Siapa yang tanya tu? Siapa yang tanya boleh ke pakai cermin mata? Mana? Alamak. Okey, boleh. Saya adalah orang yang pakai cermin mata dengan shawl ya. Saya pakai lens ni occasionally sahaja ya. Ini memang cermin mata saya yang dah habis punah dimain oleh anak saya. Saya pakai macam ni. Memang saya pakai macam ni Cik Puan. Okey kan? Cermin mata ni dah patah lah sikit. Dia tip dia mudah saja. Yang pertama, kalau untuk cermin mata kita nak kembang, kain kita ni biarkan pakai kain chiffon. Kain chiffon. Okay, kain ni senang nak berbentuk. Macam ni pun boleh. Alamak, sorry saya tak nampak. Saya tak nampak saya pakai cermin mata. Okay. Alright, thank you so much. Alright, so saya kira jika tiada soalan. Puan, saya nak tanya soalan boleh? Apa dia? Siapa yang bercakap tu? Dayang. Okay Dayang, yes. Dah 10.28 dah. Boleh kita mengakhiri sesi? Saya serahkan pada awak semula ke? Soalan. Satu soalan. Boleh. Tanya. InsyaAllah Nas. Saya nak tanya macam mana kalau sebelum ni saya pernah ikut seminar image dan saya pernah dengar perkongsian daripada Puan Azlia Ida. Okay, Azlia Ida. Jadi dekat dalam image tu, program tu, Puan ada kongsikan berkenaan dengan jenis-jenis orang kata kumpulan-kumpulan fashion tak silap saya. Yang mana dia ada natural, romantic kan. Saya natural. Sebenarnya pemakai setia tudung bawal lah. Jadinya saya berminat lah dengan pemakaian untuk memakai shawl semua tu. Cuma mungkin lah ini antara orang kata benda yang bermainkan wanita macam mana dia nak orang kata suka kepada tingkat yang seterusnya tu daripada pemakai bawal kepada pemakai shawl. Mungkin dari sudut confidence dia kurang. Lagi-lagi suara adik-beradik kata kenapa nak suka macam tu kan. Lepas tu kawan-kawan kata tak biasa nak kita kan. Tapi kita nak cuba. Ni macam mana pun nasihat Puan? Nasihat saya je. Okey, saya sekejap saya kongsikan sekejap ya Dayang saya jawab. Sekejap Dayang. Terima kasih Dayang, soalan yang sangat baik ya. Ramai orang tanya soalan yang macam tu. Macam mana bila kita nak jadi someone yang agak berbeza dengan kebiasaan kita, itu adalah antara perkara-perkara yang memang biasa kita akan dapat lah. Tak payah, kenapa nak berubah, perlu ke? Sekejap, saya Hajar ada ya, Hajar saya forward dekat Hajar tolong copy dekat chat aja. Saya forward link Telegram tu. Boleh. Tolong Hajar ya. Okey, Hajar uruskan, saya nak jawab soalan Dayang ni. Okey, menjawab kepada soalan Dayang. Dayang, saya juga dulu natural Dayang. Personality saya memang natural. Saya up to klasik.
saya tak up to romantic. Memang tak lah Romantic ni yang very feminine, princess. Ni kat sini. Tak, saya tak itu adik saya Okey. Apa yang saya boleh kongsikan dengan Dayang, bila mana awak triggered, ada rasa untuk buat sesuatu yang di luar kebiasaan, saya cadangkan kena pekatkan telinga, jalan terus, buat dengan ilmu. Contoh, okey, Dayang dah tahu, Dayang punya personality adalah natural. Dayang nak cuba pakai shawl. Okey, saya tak galakkan Dayang terus pakai shawl yang susah-susah tu Dayang. Pakai yang biasa-biasa, yang senang dulu. Sebab kita nak keluar dari kebiasaan, saya tak galakkan kita buat benda yang susah Kita mulakan dengan yang paling mudah. Sebab itu tadi, bila saya cakap pasal makeup, saya buat 3 perkara je. Sebab ini yang paling senang untuk kita cuba buat dulu. Buat satu hal Dayang. Nak konsisten buat. Pengetahuan Dayang dan semua nak pakai shawl macam ni, saya baru pakai tahun ni Selama 6 tahun saya jadi pengguna image, saya tak pernah pakai shawl yang ada tepuk macam ni. Sebenarnya saya tak suka. Tapi bila mana saya dah tahu, saya dah biasa, okey, pakai shawl saya dah biasa. Awal-awal saya buat, saya tinggalkan semua bawal, saya pakai shawl saja. Bukan sebab saya tak suka bawal, tak. Tapi sebab saya nak latih diri saya untuk keluar daripada kebiasaan. Tu je dulu saya buat Dayang. Saya start seminggu. After that saya buat lagi seminggu. Tapi semua yang saya buat tu, saya buat benda yang senang-senang. Pakai shawl warna kegemaran saya. Contoh saya suka warna biru. Memanglah obviously lah. Biru, pink, purple. Memang tu colour saya. Okay, so saya akan yang warna tu juga. Supaya benda tu dapat buat saya senang. Saya tak nafikan dia mula-mula pakai shawl. Ya Allah, repot sana. Kat sini kan kat sini. Itu normal. Itu proses. Tapi kita buat. Okay, dan Dayang juga boleh pakai shawl dengan tudung bawal tu. Kalau kain chiffon kan, bawal chiffon kan, boleh je buat. Ini bukan isu bawal lagi tak shawl lagi baik. Tak ini konteksnya adalah Dayang nak keluar daripada zon selesa dia. Dia nak buat sesuatu yang lain. So macam mana? Pertama, buat yang mudah. Kedua, cuba buat seminggu, letak date. Okey, ataupun buat dalam seminggu Dayang buat 3 kali. Pakai tu. Banyak sangat kot 3 kali. Buat 2 kali dululah. Isnin, Khamis. Time puasa tu pakai shawl. Contoh. Okey. After that, macam tu. After that baru pakai yang biasa-biasa. So benda tu tak drastik. Dayang sendiri pun tak drastik. Orang keliling Dayang pun tak rasa drastik. So dia macam an option for you. Okay. Dan yang ketiga, keep apply ilmu yang Dayang dah ambil, dah dengar pada Cik Puan Azlia tu, kakak seperjuangan saya sama, kami sama-sama pengguna image daripada cikgu yang sama. Okay, alright, daripada dia, daripada saya, daripada orang lain, apply dulu dekat diri sendiri. Okay, lepas tu baru cuba konsisten. Alright, soalan. Kalau pergi interview kerja swasta kerajaan, ada beza tak daripada formal? Ada sedikit perbezaan yang mana untuk government ni dia lebih tinggi formalitinya. Contoh, kat government kalau pakai baju kurung, itu biasa. So boleh pakai baju kurung yang saya bagi perincian tadi, yang polos, yang kurang, yang minimal coraknya dan juga perinciannya. Lighter up baju gelap, tudung cerah. Okey. Kalau dekat swasta, you boleh pakai suit, itu biasa. Okey, suit tu biasa. Dekat government, boleh jadi agak luar biasa tapi tolong pakai yang betul. Maksudnya macam saya pergi kerja, saya je pakai suit tau. Pakai suit ni. Saya pergi je. Orang memang pandang saya pelik sebab saya pakai suit dengan seluar. Orang cakap yang seluar tu bukan formal. Tak As long as come with same fabric, dia memang suit lah. Okay. Nur Alia Syafa boleh join group Telegram Dalam tu memang banyak dibincangkan isu-isu temuduga. Antara yang tengah top sekarang sebab ramai orang nak interview. Okay. Dayang menjawab soalan Okay, terima kasih Dayang. All the best. Welcome. Okay, boleh terus. Okay, tu saja daripada saya. Okay, untuk pengakhirannya, suka untuk saya nak minta semua nanti, boleh tak share kat media sosial, tag saya apa yang Cik Puan dah dapat selain daripada Cik Puan dah buat kat chat kan.
Saya nak panjang-panjangkan lagi apa yang kita boleh dapat malam ni, kita kongsi-kongsikan lagi. Dan tag saya dekat Instagram ke, Facebook ke, boleh ya, sebagai tanda penghargaan. Thank you so much for your time. Terima kasih semua. Mohon maaf atas sebarang gurau kasar, gurau sentak dan gurau yang tak sepatutnya. Saya minta maaf. Moga-moga bermanfaat dan kita jumpa lagi. Terima kasih penganjur. Saya serahkan semula pada Cik Puan Dayang. Terima kasih kepada Puan Farwahidah. Sangat padat dan santai lah.